Berita dari negeri di Wah Bayu pula, kita bersama Jovinia Jim di Kota Kinabalu. Jovinia, teruskan. Terima kasih Nur Afni di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Wartawan Malaysia dan Indonesia bersama-sama memuterai deklarasi Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia Ismawami di Kota Kinabalu. Deklarasi antara 30 wartawan itu bertujuan terus memperkukuh hubungan baik yang sedia ada selain menghormati kepentingan sensitiviti dalam aspek keselamatan negara. Kandungan deklarasi itu termasuklah menjalin kerjasama erat wartawan kedua-dua negara, terus memupuk keharmonian masyarakat sempadan dan mengelak daripada menimbulkan pemberitaan yang menjejaskan keharmonian. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Pengerusi Iswami Malaysia, Datuk Haji Zulkifli Saleh berharap wartawan kedua negara memainkan peranan menyebar luas maklumat berdasarkan fakta bagi mengelak kekeliruan dan salah faham yang boleh mengakibatkan perbalahan. Kita menyerahkan ini kepada kebijaksanaan pemerintah kedua-dua negara. Apa yang penting difahami dan disadari oleh wartawan kedua belah pihak ialah bahawa mereka adalah ejen untuk merenggangkan atau merapatkan. Sementara itu, Presiden Iswami Indonesia Bapa Saiful Hadi yang turut menyokong kerjasama itu meminta para wartawan agar memaparkan berita yang seimbang antara kedua pihak dan bukannya menjadi ejen provokasi. Kami bertekad untuk menyebarluaskan jurnalisme damai. Bagaimana memilih kata-kata, ya, bukan kata-kata yang memprovokasi. Kalau ada apa, kita pilih kata-kata padanan kata yang lebih lembut, lebih santun. Iswami yang ditubuhkan pada 8 Januari 2008 bermatlamat memulihkan hubungan Malaysia-Indonesia ketika itu yang berdepan krisis di sempadan. Antaranya isu sipadan, ligitan dan tenaga kerja pendatang asing. Jadikan tugas sebagai satu amanah. Itu ingatan Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Haji Sukarti Wakiman kepada Setiausaha Perkhidmatan Awam di negeri ini. Menurut Tan Sri Sukarti, tanggungjawab sebagai setiausaha tidak tertumpu kepada pencapaian misi dan visi Jabatan Perkhidmatan Awam, malah turut berperanan dalam memastikan setiap dasar dan agenda negara tercapai. Beliau yakin kesungguhan dan komitmen tinggi Setiausaha Perkhidmatan Awam dalam melaksanakan tugas mampu menjayakan pelbagai usaha transformasi yang dirancang kerajaan. Tan Sri Sukarti berucap merasmikan penutupan Seminar Minggu Setiausaha Perkhidmatan Awam Negeri Sabah 2015 di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan timbalannya Dato' Asnimar Sukardi. Dalam majlis ini, Dato' Asnimar menyampaikan sijil penghargaan khidmat bakti mantan Presiden Persatuan Setiausaha Sabah kepada Christina Chia Kim Siong dan Amalia John Yagot, serta sijil penghargaan khidmat cemerlang kesetiausahaan kepada Marilyn Ellen Lanjangan. Turut disampaikan anugerah tokoh setiausaha cemerlang 2015 kepada Jill Chin Han alias Susan Vivian dan anugerah setiausaha cemerlang 2015 kepada Norlin S. Begon dan Dayangku Norashima Pangeran Ahmad. Seramai 279 kumpulan pertama jemaah haji negeri Sabah selamat tiba di Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu kira-kira pukul 5 petang semalam. Ketibaan jemaah disambut pengarah Lembaga Tabung Haji Sabah, Datin Nulaila Haji Said bersama petugas-petugas pengurusan jemaah haji Sabah serta waris keluarga masing-masing. Jemaah serta ahli keluarga yang ditemui gembira kerana selamat kembali menemui keluarga masing-masing. Syukur Alhamdulillah. Kebiasaanlah itu batuk-batuk tu memang ada lah. Dan lagi semasa kami di sana tidak adalah juga yang terlampau truk lah. Cuma dua saja kemalangan tu. Cabarannya itu memang banyak. Banyak terutama waktu pertama kali kami di Mekah. Kami kena ribut pasir. Masa itu saya di dalam Kaabah. Saya tidak tahu istri saya di luar Kaabah karena halau dari apa ini untuk sampai yang di bawah jambatan. Bila tabung haji memberi kita panduan, nasihat, perlu ikuti. Jangan suka-suka ikut walaupun kita sudah biasa di sana. Sebenarnya tidak terkata-kata sebenarnya sebab
sangat gembira sebab dapat berjumpa kembali dengan kedua bapa saya dan saya amat bersyukur dan sangat gembira. Saya bersyukur kerana Allah memudahkan saya punya ibadah di sana walaupun ada sedikit masalah yang menimpa di Mekah itu. Saya bersyukur kerana saya selamat. Allah bagi peluang untuk saya untuk terus beribadah sampai ke dapat haji. Penerbangan jemaah haji kedua negeri Sabah dari Jeddah ke Kota Kinabalu dijangka tiba 18 Oktober ini. Sambutan Ma'al Hijrah yang disambut hari ini memberi mesej jelas pentingnya memperkukuhkan hubungan silaturahim dan perpaduan rakyat pelbagai kaum. Ini termasuk mengadakan aktiviti turun padang bagi memberi bantuan kepada golongan memerlukan, khususnya umat Islam di pedalaman negeri ini. Atas dasar itu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM dengan kerjasama Radio Malaysia Sabah FM menganjurkan program RTM Prihatin bertujuan membantu masyarakat Islam kurang berkemampuan. Seramai 60 warga emas, ibu tunggal, golongan mualaf dan asnaf sekitar Kampung Kulambai dan Kampung Nabaha, Kota Belud menerima sumbangan dalam program ini. Menurut pengarah JAKIM Sabah, Haji Mat Radzi Haji Mat Ali, program ini memberi peluang pelbagai agensi serta jabatan berkaitan menyelami kesusahan hidup masyarakat Islam sekaligus mewujudkan ikatan saudara seagama di peringkat akar umbi. Kita merasakan bahawa memang sepatutnya kita turun ke padang selalu supaya kita dapat memahami tentang erti kehidupan masyarakat di pendalaman yang barangkali kebanyakannya adalah daripada orang-orang yang kurang berada. Beliau ditemui RTM sempena program RTM Prihatin di Kampung Kulambai, Kota Belud. Sementara itu, Ketua Penolong Pengarah Perancangan Radio RTM Sabah, Abang Sulaiman Abang Johor berkata, program ini membuktikan keprihatinan JAKIM, YADIM serta RTM Sabah. Seterusnya kita ikuti paparan pelbagai acara yang berlaku di Sabah dalam diary hari ini. Pukul 8 pagi ini, sambutan Ma'al Hijrah peringkat daerah Tawau akan berlangsung di Dewan Masyarakat Tawau. Dan sementara itu, Majlis Perhimpunan Sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah 1437 Hijrah akan berlangsung di Dewan Masyarakat Tun Said, Kota Belud pada jam 8.30 pagi ini. Dan akhir sekali pukul 1 tengah hari ini akan diadakan sambutan kepulangan jemaah haji bagi jemaah haji daerah Sempurna dan Tawau di lapangan terbang Tawau. Baik saudara, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Dan saya mewakili unit penerbitan berita RTM Sabah mengucapkan selamat menyambut Ma'al Hijrah kepada seluruh umat Islam. Dengan itu kita kembali kepada Nur Afni di Angkasa Puri. Silakan.